Alhamdulillah pada petang ini saya bersama dengan pemohon iaitu Saudara Abdul Rahman Ramli yang merupakan salah seorang pemegang saham dalam KPF bersama dengan Saudara Rebin mewakili generasi muda Felda selaku pemegang saham. Kita hari ini menyerahkan secara rasmi kepada lembaga pengarah KPF permohonan supaya diadakan mesyuarat agung khas menurut fasal 29/1 Undang-Undang Kecil KPF dan Seksyen 40/1 Akta Koperasi 1993, di mana di antara isi permohonan yang kita serahkan tadi ialah pertama sekali kita mahu supaya mesyuarat agung khas ini diadakan untuk membincangkan agenda-agenda berikut, iaitu yang pertama, bahawa KPF tidak dikaitkan dengan penyenaran Felda Global Venture Holding dalam apa cara sekalipun. Yang kedua, bahawa KPF dilarang sama sekali melupuskan ekuiti milik KPF di dalam Felda Holding Berhad dan 10 anak-anak syarikat milik Felda Holding Berhad kepada Felda Global Venture atau kepada mana-mana syarikat yang telah atau bakal ditubuhkan oleh Felda Holding Berhad atau Felda Global Venture. Dan yang ketiga, bahawa KPF melarang sebarang jenis campur tangan dalam urusan harian KPF atau mengusik atau menyentuh atau melupuskan apa-apa ekuiti milik KPF dalam Felda Holding Berhad dan 10 anak-anak syarikat Felda Holding Berhad oleh mana-mana pihak termasuk Felda Holding Berhad atau Felda Global Venture atau mana-mana syarikat yang telah atau bakal ditubuhkan oleh Felda Holding Berhad. Dan kita lampirkan permohonan kita berdasarkan Undang-Undang Kecil dan juga Seksyen 40/1 Akta Koperasi, nama-nama lebih kurang 120 orang pada hari ini. 120 orang ini adalah merupakan pemegang saham dalam KPF. Jadi ini permohonan yang kita buat dan kita minta supaya lembaga pengarah dapat mempertimbangkan permohonan kami untuk mengadakan mesyuarat agung khas sebagaimana yang kita kepilkan dalam surat yang kita mohon pada petang ini. Dan kita juga akan masukkan permohonan pada hari ini dalam kita punya injaksi pada hari esok. Esok jam 10.30 pagi kita akan memfailkan satu injaksi di Mahkamah Tinggi Kuantan bagi menghalang mesyuarat agung khas KPF yang akan diadakan pada 22 Februari yang akan datang ini, iaitu pada besok di Mahkamah Tinggi Kuantan. Jadi ini di antara permohonan yang kita buat, dan saya ingin mengambil kesempatan juga pada petang ini. Saya harap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dapat memantau aduan-aduan yang saya terima, ekoran daripada maklumat bahawa wujudnya sogokan kepada perwakilan-perwakilan yang akan pergi ke mesyuarat agung 22 Februari ini. Saya difahamkan sejumlah wang disediakan dengan nilai 350 kepada setiap perwakilan, dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain, yang saya difahamkan kos daripada awal isu KPF ini sehinggalah membawa kepada mesyuarat agung ini, saya difahamkan sekurang-kurangnya 1 juta telah dibelanjakan bagi menangani isu ini oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sebab itu kita minta dan kita tuntut SPRM untuk memantau kegiatan yang sangat tidak sehat ini, percobaan untuk menyogok dan merasuah perwakilan-perwakilan agar menyokong usul yang akan dikemukakan dalam mesyuarat agung khas pada 22 Februari ini. Jadi inilah buat masa ini kenyataan yang saya nak lakukan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita belum buat lagi, tapi kita harap ia dapat diteliti oleh SPRM. Dan insyaAllah dalam masa beberapa hari ini, kita akan menyerahkan satu aduan resmi kepada SPRM. Yang untuk AGM satu lagi ni, berapa quorum yang perlu untuk buat? Okey, dia ada dua tafsiran. Kalau mengikut tafsiran Undang-Undang Kecil KPF, dia menyebut 1/5 daripada jumlah pemegang saham
ataupun 100 orang yang disifatkan sebagai perwakilan. Itu yang dalam undang-undang kecil KPF. Tetapi mengikut Akta Koperasi 1993, Akta Koperasi ini menjadi payung kepada koperasi-koperasi yang ada. Mereka mengatakan memadai dengan 100 orang pemegang saham. Mana kita hari ini kita kemukakan 120 pemegang saham. Dan kita harap tafsiran ini bukanlah jadi isu utama. Yang penting ialah kita mesti menghormati 220,000 pemegang saham dalam KPF, di mana kita yakin sebahagian besar di kalangan mereka tidak dipanggil untuk berbincang dan dinafikan hak mereka sebagai pemegang saham, dan mereka sendiri pun merupakan golongan yang tidak bersetuju dengan penyenaraian ini. Jadi kita harap KPF dapat menghormati suara majoriti pemegang saham KPF. Kalau lembaga pengarah tidak bersetuju, dia tak nak adakan AGM. Kita sedang memikirkan di peringkat undang-undang, dan saya telah bercakap tadi dengan kita punya lawyer bahawa sekiranya permohonan kita ditolak oleh KPF, kita boleh mencabarnya di mahkamah. Kita ada pendekatan yang lain yang kita akan buat. Yang pasti kita tidak akan memberi laluan yang mudah kepada usaha-usaha penyenaraian ini yang akan dilakukan oleh KPF. Kita akan buat apa cara untuk menentang penyenaraian ini. Keputusan undang-undang tu nak cabar keputusan lembaga pengarah untuk tidak ada Ya. AGM. Ya. Seperti yang Sebab dia kena berlaku adil. Bagaimana EGM boleh diadakan untuk mereka satu platform ke arah menyokong penyenaraian. Maknanya lembaga pengarah dia buat satu platform ke arah menyokong penyenaraian. Dalam masa yang sama, dia kena hormati juga kehendak daripada sebahagian lagi yang menentang penyenaraian. Artinya kalau dia boleh beri ruang kepada satu usaha untuk menyokong penyenaraian, mesti juga ada satu platform diberikan kepada mereka yang menentang. Jadi saya harap pertimbangan ini dapat difikirkan secara rasional oleh lembaga pengarah Felda, supaya mereka juga menyediakan platform yang sama dan terpulanglah kepada pemegang saham untuk menentukan stand mereka. Itu kita harap menjadi hak yang dijamin sebagai selaras dengan undang-undang kecil KPF yang sedia ada. 1 juta wang telah dibelanjakan, adakah untuk yang sebutkan perwakilan tadi tu? Sebenarnya kita sedang meneliti lagi laporan ini. Kita sedang mendapatkan butirannya, dan insyaAllah rakan-rakan media jangan bimbang. Kita akan dapat dan kita akan serah kepada SPRM terlebih dahulu supaya siasatan. Saya mengatakan ini, saya bukan buat tuduhan. Saya hanya minta sebagai rakyat Malaysia, siasatan dapat dilakukan oleh SPRM. Saya bukan buat tuduhan. Saya harap siasatan dapat dilakukan sebab terlalu banyak aduan yang sampai kepada saya, termasuk daripada perwakilan-perwakilan yang menghubungi saya bahawa mereka telah dihubungi banyak pihak supaya menyokong penyenaraian ini. Termasuk saya difahamkan juga terdapat perwakilan ini yang seolah-olah ditekan supaya mereka pergi dengan diiringi oleh pengurus-pengurus rancangan. Saya fikir ini melampau. Apa hak pengurus rancangan nak iringi mereka? Mestilah ada unsur-unsur tekanan dan paksaan supaya perwakilan ini memihak kepada usaha penyenaraian. Pihak Media Pas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Pas, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.